Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 28 Ogos. Pembentangan bajet 2023 Oktober depan diharap memberi perhatian sepenuhnya terhadap pembangunan kemudahan asas termasuk pelbagai program dan peluang keusahawanan di luar bandar yang bagi memastikan impak dihadapi rakyat akibat pandemik COVID-19 mendapat pembelaan kerajaan. Timbalan Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Arthur Joseph Gurub berharap pembentangan bajet tersebut memfokuskan usaha pemulihan ekonomi negara secara holistik. Belanjawan yang akan dibentangkan dalam masa yang akan datang adalah supaya kita dapat memberi lebih banyak tumpuan kepada keperluan keluarga Malaysia, khususnya di dalam era kita beralih ke era pandemik dan menumpukan perhatian kita untuk memulihkan kembali ekonomi kita. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Pemimpin Bersama Peladang sempena perasmian Perkhidmatan Pusat Khidmat Rakan Ladang PKRL di Kampung Pauh Daerah Kecil Suk, Keningau. Berucap dalam majlis ini, Datuk Arthur memberitahu daerah Kecil Suk Bertuah mendapat kemudahan PKRL yang pertama di negeri ini. PKRL berperanan sebagai pusat sehenti transformasi dan pemindahan teknologi membimbing petani beralih kepada pertanian moden. Dalam majlis ini, memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara Pertubuhan Peladang Kawasan Keningau dengan Agricultural Chemicals M Sendirian Berhad bagi meningkatkan kerjasama berkaitan pertanian. Turut diadakan simbolik perasmian kedai input pertanian di daerah kecil ini. Program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM melibatkan kawasan Dewan Undangan Negeri seluruh Sabah telah pun bermula semalam sehingga Disember depan. Pelancarannya bermula di kawasan Dun Tanjung Batu bertempat di Hilltop Tawau. Kita harapkan program jualan keluarga Malaysia ini mampu menarik minat ramai orang dan tolonglah gunakanlah kesempatan ini untuk membeli barang dengan harga yang lebih murah daripada biasa. Kita harapkan sedikit sebanyak membantu mereka yang terkesan. Dan ia akan berjalan bermula dari bulan ini sehingga bulan Disember. Dan dia akan dijalankan mengikut DUN masing-masing lah. Beliau yang juga Dun Tanjung Batu berkata demikian semasa ditemui di Tawau. Program Kendalian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP ini memberi tawaran harga sehingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran tempatan. Langkah tersebut sebagai inisiatif kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat terutama dalam kalangan berpendapatan rendah. Andi turut berharap agar program seumpama dapat diperluas meliputi setiap daerah dan pekan kecil di negeri ini. Masyarakat disaran bersama memperkasa bidang pendidikan dengan menambah nilai pencapaian pendidikan seiring perkembangan semasa dan pasaran kerja berfokuskan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata ia sejajar hasrat Sabah untuk mengembangkan industri baharu minyak dan gas yang diyakini mampu menjana peluang pekerjaan sekaligus menambah pendapatan ekonomi negeri. Barangkali sudah sampai masanya bagi kita untuk mengalihkan tumpuan dan penghususan pendidikan anak-anak mereka untuk terlibat dalam bidang ini. Kerana saya yakin bidang ini akan menjanjikan pekerjaan yang lebih atau peluang pekerjaan yang lebih banyak daripada bidang-bidang yang lain. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Mahalijrah peringkat daerah Ranau. Dato' Masidi turut memaklumkan Petronas akan menyediakan bangunan Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Ranau. Justru beliau berharap MRSM tersebut akan membekalkan siswaza berkaitan STEM untuk pembangunan industri minyak dan gas di Sabah. Dalam majlis ini turut disampaikan sumbangan pembukaan akaun tabung haji kepada pelajar sekolah, sumbangan anak permata hijrah, sijil pengiktirafan, bebas sampah masjid, surau dan premis pejabat kerajaan serta anugerah hijrah 1444 hijrah.
Masyarakat di semua peringkat khususnya generasi muda diajak bersama-sama memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia dengan mengibar jarul gemilang di rumah, kenderaan dan premis perniagaan masing-masing sebagai tanda kebanggaan dan cintakan negara. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyatakan selama 65 tahun rakyat menikmati kebebasan dan kemerdekaan seharusnya amalan mengibar jalur gemilang sudah menjadi budaya sebaik tiba Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Generasi muda yang ada pada hari ini harus kita sedarkan supaya mereka juga menjadi mereka yang bertanggungjawab untuk memastikan segala pencapaian kita, kemakmuran yang kita kecapi pada hari ini dapat kita kekalkan sampai bila-bila masa. Beliau yang juga adun apas berkata demikian kepada pemberita dalam program mengorak langkah seirama menggapai impian bersama merdeka at Komuniti Keluarga Malaysia, Universiti Terbuka Malaysia dan Pejabat Penerangan Tawau di Kampung Batu Payung, Tawau. Sempena program ini, peserta turut membersihkan sebuah kawasan berpotensi dikomersialkan sebagai lokasi pelancongan. Beralih kepada perkembangan COVID-19, angka jangkitan baharu menyusut kepada 234 kes semalam, menurun 60 kes berbanding hari sebelumnya. Penurunan angka jangkitan baharu disebabkan oleh jumlah sampel ujian yang lebih rendah sebanyak 2,407. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, bagaimanapun kadar kepositifan 11.09% adalah lebih tinggi daripada 10.52% sebelum ini. 20 daerah merekodkan penurunan kes baharu, 3 daerah meningkat, manakala 8 daerah tidak mencatat sebarang kes baharu. 225 kes berada dalam kategori 1 dan 2, 3 kes kategori 3, 4 kes kategori 4 dan 2 kes kategori 5. Sementara 300 pesakit sembuh manakala 272 pesakit sedang menerima rawatan dan tiada kematian direkodkan. Umat Islam disandakan diajak melakukan perubahan untuk memperbaiki diri bagi meningkatkan kesejahteraan sesama masyarakat majmuk. Adun Sungai Manila Mokran Ingkat berkata, konsep hijrah tidak semata-mata kepada perpindahan tempat, malah kepada perubahan sifat dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, pemikiran, pergaulan serta corak kehidupan agar lebih sempurna sejajar kepesatan pembangunan. Mokran turut mengajak umat Islam untuk terus memperkukuh semangat perpaduan dan mengeratkan silaturahim. InsyaAllah kalau perubahan untuk menjadi yang lebih baik ini dapat kita gembelingkan bermula daripada diri kita, keluarga dan masyarakat. InsyaAllah seluruh masyarakat termasuk negara kita yang selalu kita ungkapkan sebagai keluarga Malaysia akan terus menjadi lebih baik di masa hadapan. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan sambutan Maahli Hijrah peringkat daerah Sandakan tahun 1444 Hijrah. Majlis ini menyaksikan penyampaian anugerah kepada beberapa penerima atas hikmat bakti membantu meningkatkan pembangunan siar Islam daerah ini, termasuk anugerah khas Maahli Hijrah diberikan kepada Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Benedict Asmat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini merupakan satu dorongan kepada saya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yang kita mengharapkan mudah-mudahan dengan semakin ramainya anak-anak kita yang terdidik daripada pendidikan Islam, mudah-mudahan akan semakin semarak lagi usaha dakwah Islamiyah di negeri Sabah ini. Dan kita juga membuat berbagai aktiviti keagamaan terutamanya di daerah Sandakan ini. Jadi saya berharap untuk masa akan datang dengan penganugerahan ini akan lebih banyak lagi program agama ataupun syiar Islam yang dipasarkan di bumi Sandakan ini. Alhamdulillah segala hikmat dan sumbangan kepada anak-anak, masyarakat dan juga sekolah masih lagi bergiat dan berkecimpung untuk amal-amal kebajikan apa semua. InsyaAllah jika ada peluang kita masih diperlukan, kita akan terus berkhidmat untuk masyarakat. Syukur, terima kasih atas anugerah ini. Saya pun dah sangka benda ini kami boleh dapat memandangkan penglibatan kami melibatkan sepenuhnya belia-belia kampung
terlibat dalam aktiviti-aktiviti kampung dengan secara langsung menjemput beliau untuk datang ke masjid lah, mengimarahkan dan memakmurkan masjid. Tanggungjawab yang berat untuk saya dan ia membangkitkan lagi semangat saya dalam kerja-kerja kemasyarakatan yang mana ada sekarang kita akan teruskanlah. Bukan saja di bidang dakwah tapi malah di bidang sosial juga. Sambutan Mahal Hijrah ini turut diimarahkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan ceramah Mahal Hijrah. Penganjuran pertandingan debat alam sekitar antara Institut Pengajian Tinggi IPT merupakan usaha melahirkan generasi pemimpin masa hadapan yang berwibawa dalam usaha pemuliharaan alam sekitar. Idea-idea bernas yang dizahirkan mampu membuka mata dan minda masyarakat agar lebih prihatin secara tidak langsung meningkatkan kesedaran umum mengenai isu serta cabaran melestarikan alam sekitar. Menteri Alam Sekitar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, pelbagai usaha dilaksana bagi meningkatkan kesedaran awam, antaranya melalui program Denai Sungai Kebangsaan dan aktiviti kuda, iaitu kutip sampah sambil riada di kawasan komuniti masing-masing. Demikian ucapannya sempena pertandingan akhir debat alam sekitar dan air antara IPT kali ke-28 bersempena Hari Alam Sekitar Negara 2022. Teks beliau dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Alam Sekitar Nur Afifah Abdul Razak. Pertandingan ini menyaksikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dinobatkan Johan sekaligus membawa pulang piala pusingan, wang tunai RM8,000, hadiah sampingan dan sijil penyertaan. Manakala Universiti Malaysia Sabah UMS di tempat kedua dan menerima wang tunai RM5,000, hadiah iringan serta sijil penyertaan. Anugerah pendebat terbaik akhir dinobatkan kepada pelajar UIAM Muhammad Wafi Anwar Roslan dengan hadiah wang tunai RM1,500, hadiah iringan dan sijil penyertaan. Berita Pagi Sabah berakhir di sini. Ayuh terus berkukuh perpaduan demi negara tercinta, keluarga Malaysia. Teguh bersama saya Nur Hazimah Radik. Salam hormat. Selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Kami daripada Majlis Belia Daerah Kenya